saya menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam kes dia mengislamkan seorang anak Hindu masuk Islam. Kerana dia bukan Perdana Menteri Malaysia saja, dia Perdana Menteri yang beragama Islam, dan Islam adalah agama persekutuan. Latar dia, saya sokong apa yang dia lakukan. Jadi Datuk Mufti, kita nak bertanya, apakah panduan ilmu wahyu sebenarnya dalam cara menyambut kemerdekaan dan menunjukkan semangat patriotik yang sebenar? Tafadhal. Bolehkah kita sayang pada negara? Bolehkah? Memang boleh. Bahkan logiknya manusia sayang negara dah. Cumanya saya nak perbetul satu je lah. Orang kata hubbul watan minal iman, sayangkan negara daripada iman, ia bukan hadis. Palsu. Al-Fattani dalam Tazkiratul Mawdu'at menyebut sebagai ini palsu, bukan hadis. Tapi boleh tak orang sayang pada tanah air dia? Memanglah manusia ni memang sayang pada tanah air. Mekah tu dia bully. Bukan Mekah tu bully. Pemimpin Mekah bully Bilal. Letak batu seksa dia kerana Nabi Islam. Sahabat-sahabat berhijrah keluar daripada Mekah. Pun begitu, orang Mekah ni sayang Mekah. Bilal duduk di Madinah demam, teringat Mekah. Padahal pemimpin Mekah tu punya nakai, punya jahat, buat kat dia macam-macam. Tapi pasal itu tempat, orang Melayu kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat apa? Tempat apa? Maksudnya orang sayang. Sehingga Nabi doa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata aw ashad, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya Allah, jadikan kami sayang Madinah macam kami sayang Mekah, ataupun lebih daripada tu lagi. Sayang tu. Nabi apabila keluar daripada Mekah, Nabi sayang kat Mekah. Ma atyabaki wa ma ahabbaki min balad laula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak, kata Nabi. Alangkah indah dan cantiknya engkau sebuah negeri, kalau tidak kerana kaumku mengeluarkan engkau daripada aku tak keluar daripada engkau. Nabi sayang. Maka kita pun sayang tanah air kita. Kalau ada orang kata dia sayang tanah air, benar, dia sayang tanah air. Kita sayang. Cumanya saya bukan nak masuk, saya nak masuk sikit tuan-tuan. Sikit lah. Allah jadikan manusia ni berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Betul tak? Betul tak? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan ke bangsa-bangsa puak-puak. Orang Melayu, pakaian dia Melayu. Pasal apa kita pakai sampin ni? Yalah pasal pengarah suruh. Ya. Pasal apa kita pakai ni? Pasal apa pengarah suruh kita pakai sampin baju Melayu ni? Sebab kita orang Melayu lah. Kalau tidak disuruh kita pakai congsam dengan kurta lah. Saya apa ada kurta? Allah jadikan manusia ni ada kaum-kaum, dan Allah suruh kita mengenal antara satu sama lain. Tak ada kelebihan, la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala fadli wala aswad ala ahmar wala ahmar ala aswad. Nabi kata tak ada lebih orang ni kata orang ni melainkan takwa. Kaum tidak menentukan kelebihan. Tetapi Nabi mengambil kira soal latar kaum. Di Malaysia latarnya Melayu. Betul tak? Betul tak? Latar dia Melayu. Pakaian dia Melayu, bahasa Melayu. Betul tak? Di India latarnya apa? India. Tak boleh lah paksa orang India cakap Melayu. Di negara China latarnya Cina lah. Kalau mari kita duduk di negara Melayu, maka latar dia Melayu lah. Kalau orang suruh cakap bahasa Melayu dan berbaju Melayu, dia bukanlah benda yang dia anggap pelik dan penindasan. Itu latarnya. Orang Cina ada tanah dia, orang India ada tanah dia, orang Pakistan ada tanah dia, orang Melayu ada tanah dia. Ada orang tanah Melayu tanah dia? Tak ada.
Tak ada dah. Tak ada tanah Melayu, tak ada. Orang Melayu ada Malaysia, tak ada tanah Melayu. Tanah Melayu ada, maka latarnya Melayu. Nabi tidak perkauman, Nabi larang perkauman. Kan? Man da'a ila asabiyah, Nabi larang. Mata fi asabiyah, mati kerana mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah, kata Nabi. Asabiyah yang fanatik kaum, perang kerana kaum, tak meminggirkan kebenaran. Macam kata penyair, wa ma ana illa min ghuzayyah in ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyati arshudu wa in ghawait, dalam syair jahiliyah. Bukan orang jahiliyah, dia tak kira kaum dia tak kira betul salah, yang penting kaum aku. Islam tak benarkan, tapi Islam ambil kira soal latar kaum. Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy. Kerana Nabi bercakap dalam konteks pemimpin di tanah Arab, yang kuat ialah Quraisy, maka pemimpin di kalangan Quraisy. Kerana kestabilan di tanah Melayu ni, kita kongsi dengan bangsa-bangsa yang lain, no question, it's okay. Tapi kita tak bolehlah menafikan latar. Tak boleh ada unsur Melayu. Kenalah ada. Selagi unsur tu tak menindas baju Melayu. Dan latar Islam itu penting. Baru ni saya menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam kes dia mengislamkan seorang anak Hindu masuk Islam. Kerana dia bukan Perdana Menteri Malaysia saja, dia Perdana Menteri yang beragama Islam, dan Islam adalah agama persekutuan. Latar dia, saya sokong apa yang dia lakukan, dan saya duka cita persatuan-persatuan yang membantah beliau, seolah-olah kalau jadi Perdana Menteri you buang you punya latar Islam. Melainkan dia kata kita paksa anak bukan Islam kena masuk Islam. Itu tak boleh lah. Tapi dia tu dengan sendirinya nak masuk Islam, dia masuk, dia juga masih seorang Muslim walaupun dia Perdana Menteri. Ni dia cadang nak ajar 40 hadis, ada persatuan buat bantahan. Baca konten sebelum lagi dah buat bantahan. Latar kita latar Muslim, Melayu, itu latarnya Islam. Kalau dia kata kena baca hadis 40 lepas tu kena masuk Islam, tu cerita lain. No, saya tak mau dengar pasal ini Islam. Come on. Orang yang duduk di negeri, di UK, dia pergi ke, dia akan dengar God Save the Queen. Dia akan dengar apa maksud konteks dia. Dia akan tengok gereja di mana-mana. Padahal mereka kata mereka sekular. India yang menganggap dia demokrasi yang paling besar, berapa banyak dia tindas orang Muslim sekarang kerana berbeza dengan agama asal. China yang telah menganggap dia sebagai negara komunis, tak memberi ruang kepada orang-orang Islam. Dan juga Kristian juga terkena di China. Bukan banyak orang Islam yang ditindas, dihapuskan. Malaysia tak buat demikian. Malaysia sepatutnya bukan buat pada agama, kena buat pada identiti. You nak pohon pasport UK, you mesti boleh bercakap bahasa English. Di Indonesia, walaupun orang kata Indonesia begitu plural dan begitu liberal, dia mengamalkan asimilasi. Awak kena berbahasa Indonesia. Nama pun nama Indonesia. Orang Cina di Indonesia. Begitu Indonesia. Sehingga dia bercakap Indonesia, bersembang Indonesia. Kita tengok orang-orang Cina di Indonesia, di negara Indonesia, ataupun kalau dia main ke Malaysia, dia fasih berbahasa Indonesia, sehingga kita tak dapat bezakan antara dia dengan rakyat Indonesia yang berlatar belakangkan anak jati Indonesia. Asimilasi berlaku. Di Thailand Islam kuat pun begitu, kebanyakan orang Melayu Thailand dah tak boleh cakap Melayu, cakap bahasa Thai. Nama kena dalam bahasa Thai. Kita taklah dipaksa supaya tukar nama Cina pergi jadi nama Melayu, tak ada. Asimilasi tak berlaku, masing-masing kekal dengan diri kita. Sebab itu kita ada krisis konflik yang tak pernah berhenti. Tiba-tiba habang kata nak baca hadis 40
tak tengok lagi konten dia, dah buat bantahan dah. Come on, kan, matang lah, kan. Kalau nak berbalah, banyak ruang perbalahan yang akhirnya tak ada siapa yang akan dapat apa yang dia mahu. Negara mesti ada latar dia. Latar dia Melayu, latar dia Islam. As long as orang Islam will never paksa you masuk Islam. Tapi they introduce, you need to know this religion. Because this is the religion of the majority dalam negara ini. Ini agama majority negara ini. So you tahulah apa Islam kata, so apa masalah. Saya duduk di UK, saya pergi je gereja dia pada hari-hari dia ada ceramah, saya pergi dengar, masuk dalam gereja, it's okay pun. Itu latar dia, ini latar dia Islam. Dah kita nak supaya agama Hindu juga, itu latar dia India, bukan latar dia di sini. You have to respect latar dia. Masuk kawasan tentera, masuk sekolah, ada pakaian guru. Kalau cikgu tu pakai slipper, pakai baju t-shirt, pakai seluar track, mengajar matematik pun boleh juga, betul tak? Tak adalah beza. Kalau dia pakai baju kemeja maka matematik dia lebih champion, tak ada. Tapi ada disiplin dia, ada latar dia. Demikian saya minta kepada saudara-saudara non-Malay, atau bukan non-Malay lah, non-Muslim, lebih realistik dalam hal ni, lebih matang dalam hal ni. Setempat ada latar dia. Terima kasih.